Myanmar. Tak payah kritik Myanmar lah. Kan? Biarkan dia orang lah. Kan? Sana tentera rampas kuasa, daurat setahun. Di Malaysia taklah macam tu, tapi lebih baiklah. Perikatan Nasional tumpu kepada rakyat. Sebab hari ini majoriti rakyat tak berapa selesa lah dengan Perikatan Nasional, dan amat bimbang Perikatan Nasional gagal lah untuk mentadbir urus negara kita. COVID-19, Perikatan Nasional dah gagal. Dari segi ekonomi dah gagal. Dari segi check and balance, demokrasi dah gagal. Jadi tak ada apa yang boleh dibanggakan lah. Kalau berjaya bolehlah dapat anugerah apa-apa kan. Ini apa yang mereka nak banggakan? COVID-19 gagal, ekonomi gagal, kadar kemiskinan meningkat, parlimen digantung, tak ada semak dan imbang. Pun ada orang nak anugerah juga no, tak sangka no. Gamak dalam keadaan susah ni ada juga orang duk syok terima anugerah. Kan, tak tahulah hak siapa terima anugerah kan. Biar depa lah kan. Anugerah ketika rakyat sedang derita dan sengsara. Ni anugerah hebatlah. Okey tuan, tu tajuk kita. Mereka cuma membeli masa. Okey tuan, okey, apa dia dai? Ya. Ya Kak Norliza, abang Mak Yusuf Yahya, waalaikumsalam. Rimba Barabapi, Pak Pin Jax, Amimi, waalaikumsalam. Rimba Barabapi, tuan boleh tak komen pasal Lokman dan Papa Gomo? Saya itu dia mudah je. Saya komen sikit lah. Kalau ikut sumber kita Lokman Adam lah mengatakan bahawa yang berbahagia Segomo ni dia kan orang besar-besar, bukan label-label raya. Ada terima 2 gundi beg kan, 2 gundi duit 7 million, lebih kurang macam tu lah. Dari sumber kita Lokman Adam kata dia makan banyak kolam. Semua kolam dia makan lah. Kolam Hamzah makan, kolam Isyamuddin makan, kolam porno pun makan. Jadi benda ni Lokman dia minta yang berbahagia Segomo ni untuk bersumpah laknat. Jadi ramailah netizen termasuk penyokong-penyokong Papa Gomo, ahli-ahli UMNO, dan juga rakyat atas pagar duk tunggulah bila yang Muhammad Azri nak bersumpah laknat bahawa beliau tak terima pun 2 gundi beg tu. Beliau tak makan pun di tapak tangan Isyamuddin, di tapak tangan Hamzah, atau mana-mana tapak tangan pro kepada parti PPBM. Dia senang je, benda ni tak perlulah nak orang kata nak dipanjang-panjangkan. Kalau kata dia sumpah laknat, makna dia tak terimalah duit tu. Kalau kata dia tipu, dia tanggung sendirilah. Kalau dia mendiamkan diri, jadi netizen akan berpersepsi bahawa dia terima duit tu. Tu je lah. Itu komen saya lah. Itu komen saya lah. Sampai orang kata keluar slogan baru, lagi bohong, lagi kaya. Lagi putar, lagi berdarjat. Kalau bukan mereka, siapa? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Tuan-tuan, kalau langit tak tahu, tanah mesti tahu. Kalau tanah tak tahu, hidupan mesti tahu. Okey tuan-tuan? Orang cerita lah kan? Lagi bohong, lagi kaya. Lagi putar, lagi berdarjat. Kalau bukan mereka, siapa lagi?
Kalau bukan sekarang, bila lagi? Jadi, faham tuan-tuan. Dia faham lah tu saya kata hari ni. Yang Perikatan Nasional, dia dah kalah. Apa yang Perikatan Nasional lakukan hari ini adalah membeli masa saja. Dia bila nak beli bangsa ni tuan-tuan, bila nak membeli bangsa, nak membeli masa ni, nak buying time ni, kena beli banyak benda lah. Kena beli banyak benda lah. Macam-macam kena beli tuan-tuan. Sebab apa yang boleh Perikatan Nasional buat hanya membeli masa saja. Dia tak boleh buat apa dah. Sebab dia dah tak ada majoriti. Tidak. Dan tahniah jugalah kepada penerima darjah pertama, darjah kedua, darjah ketiga, darjah keempat, darjah kelima, etc. Di hari wilayah yang diumumkan oleh Tan Sri Anwar Musa, Menteri tak ada majoriti. Tahniah. Tahniah juga kepada Profesor Dr. Syam Rahayu kerana mendapat darjah ketiga yang membuat gelaran Datuk. Tahniah. Dan kawan-kawan kita yang lain, tahniah. Ini satu kejayaan yang besar, membuktikan bahawa ada bukti apa? Tak faham ya? Okey tuan-tuan. Tahniah, kita ucap tahniah lah. Benda ni kita tak cemburu apa. No, it's normal lah, tak ada apa. Tidak. Dapat anugerah ni isi borang je. Isi borang lah. Isi borang je. Tidak. Anugerah hari wilayah. Kalau baik dengan menteri wilayah tu, banyak jasa kat dia. Dapatlah anugerah kan. Ini biasa tuan. Zaman hari ni tak ada apa lah tuan. Bukan zaman-zaman hang tua hang jebat dulu kan. Zaman tak ada apa tuan. Zaman hari ni kadang-kadang orang tak ada darjat pun lebih disayangi rakyat daripada orang yang ada darjat tinggi-tinggi ni. Tengok Ustaz Ibn Liu kan. Tak ada pun Tun ke, Tan Sri ke, Datuk Sri ke, Datuk Lee ke, tak ada pun. Tapi disayangi oleh seluruh rakyat di negara kita, termasuk oleh masyarakat bukan Islam. Jadi darjah-darjah ni biasa tuan. Okey tuan. Azman Taibin, ini apa benda? Daurat pun boleh sambut majlis hari wilayah. Bagi darjat lagi. Rakyat tengah susah. Azman Taibin. Tuan, saya kata ini perintah kawalan pergerakan, perintah kawalan Perikatan Nasional. Dia ikut suka dia lah. Kita nak boleh kata apa? Negara ni bukan kita punya. Mereka punya. Di pilihan raya ke-15 nanti ya. Kita punya lah. Kita bagi kerajaan yang matikan negara ni rakyat punya. Sekarang ni bukan kita punya. Kita nak boleh buat apa? Bukan kita punya. PKP. Kalau ikut dalam bahasa Akta 342, Perintah Kawalan Pergerakan. Tapi kalau ikut bahasa saya, Perintah Kawalan Perikatan Nasional. Perintah Kawalan Parlimen, PKP. Perintah Kawalan Parlimen. Di Parlimen tak boleh bersidang. Sebab apa? Sebab COVID-19. Jadi tersoh kat dia orang. Betul. Dia orang tak ada apa dah. Dia orang pun tak boleh nak sombong dengan rakyat. Tak boleh nak tunjuk hebat dengan rakyat lah. Sebab dia orang cuma beli masa. Beli masa. Saya kata, lagi bohong, lagi kaya. Lagi putang, lagi berdarjat. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Sekarang lah dapat apa-apa pun. Sebab dia orang dah tumbang. Dia orang berdiri pun hari ni sebab 6 Menteri tak mau lepas puasa. Tu saja. Dan dia orang memang tak mau 6 Menteri lepas puasa. Mereka nak beli masa. Dengan harapan dilanjutkan masa ni, mereka bolehlah cuba untuk mencipta keajaiban. Itu je.
Kan? Nak cerita keajaiban bagaimana? Wallahu a'lam lah. Kan? Dia orang nak buying mana-mana, nak beli mana-mana member of parliament pakatan, wallahu a'lam lah. Kok ada kot ahli-ahli parlimen pejuang ke, ahli parlimen warisan ke, ahli parlimen keadilan, ahli parlimen DAP, kan? Mana kok ada lah mana-mana ahli parlimen ni yang nak join dengan Perikatan Nasional, nak cukupkan 111 kursi. Wallahu a'lam lah. Saya kata ini mereka cuma beli masa. Tapi setakat ni dari 9 Januari sampailah hari ni 1 Februari hari ni, tak ada lagi lah mana-mana ahli parlimen dari Pakatan Plus yang menyertai Muhyiddin secara rasmi lah. Secara tak rasmi saya tak pastilah, kan. Itu cerita dia tuan-tuan lah. Jadi benda ni untuk tuan-tuan faham lagi. Saya cakap straight to the point lah. Perikatan Nasional ni dia tak ada integriti, tidak ada tanggungjawab. Bila tak ada integriti ni, bila dia hilang majoriti, dia takut nak letak jawatan. Sebab apa? Sebab mereka tak ada integriti lah. Kalau dia orang ni memimpin dengan integriti, dan kalau mereka hilang majoriti, kenapa mereka perlu takut nak lepaskan kuasa? Dia orang takut lah. Takut apa? No, Azmin tu sasaran mudah kalau dia tak ada kuasa. Kan? Termasuklah yang lain-lain ni, termasuklah menteri wilayah tu. Sasaran mudah kalau dia tak ada kuasa. Tu je. Kita ni rakyat ni bukanlah bodoh sangat. Kita pun tahu yang apa yang Perikatan Nasional buat hari ni adalah beli masa saja. Kan? Cuma alasan dia nak lawan COVID-19 lah, kebetulan ada wabak COVID-19. Jadi itulah yang menyelamatkan kedudukan mereka sebagai menteri dan yang lain-lain lah. Tapi benda ni semua berapa lama nak lari? Berapa lama dia orang boleh beli masa? Berapa lama? Berapa lama dia orang boleh beli masa ni? Berapa lama? Berapa banyak orang dia boleh beli? Pertama, berapa lama masa dia orang boleh beli? Kan? Berapa banyak orang dia boleh beli? Ya. Berapa banyak masa yang dia orang boleh beli? Berapa ramai manusia yang dia orang boleh beli? Ini persoalannya. Jadi kita rakyat di bawah ni tengok Perikatan Nasional ni tak ada standard lah. Kalah tak mengaku kalah, main kotor. Main kotor lah orang kata ni. Saya ni rakyat biasa. Saya sayang negara saya. Kan? Bagi saya, siapa yang ada majoriti, dia kerajaan. Siapa yang hilang majoriti, mesti letak jawatan dan meninggalkan kerajaan. Pasal kita menghormati kepada perlembagaan negara kita. Kalau kita hilang majoriti, kita tak mau lepas kuasa, kita beli masa, kesan dia tentu akan merosakkan negara kita. Tapi tak apalah. Mungkin mereka fikir mereka boleh cover benda ni. Kita tengok. Kita tunggu, dah lihat. Kita tunggu, dah lihat. Okay, tuan-tuan. Tak apa, orang nak kata apa kat saya, katalah. Tapi saya di pihak yang benar. Dan saya tak makan di tapak tangan mana-mana pemimpin. Saya bukan duk makan di tapak tangan Muhyiddin ke, tapak tangan Najib ke, tapak tangan Zahid ke, tapak tangan Anwar Ibrahim ke, tapak tangan Lim Kit Siang ke, tapak tangan Mat Sabu ke, tapak tangan Syafi'i ke, tak ada. Jadi saya cakap hari ni,
Mengikut kefahaman saya sebagai rakyat biasa bahawa hari ini Muhyiddin tak ada majoriti. Nak tutup dengan apa? Nak jual nama agung tak boleh. Kita tidak boleh nak mencemarkan kesucian istana. Sebab istana tidak mencampuri urusan politik. Kerana Yang Pertuan Agong adalah ketua negara yang menjaga semua cabang. Dan Yang Pertuan Agong tidak melindungi mana-mana parti politik. Sebab salah dari segi, kalau lindung, salah dari segi amalan demokrasi. Sebab level kita ni bukan macam Myanmar. Kalau Myanmar tak apalah, ikut suka dia orang lah. Rasa, sebab di sana ada perkongsian kuasa 50-50. 50 awam, 50 tentera. Jadi kalau tentera rampas kuasa pun kita nak buat macam mana? Dah sistem negara tu macam tu. Betul tak? Nak marah-marah lah. Mungkinlah orang-orang yang ada kepentingan dengan Perikatan Nasional, memang dia marah saya. Saya tak ada apa-apa kepentingan dengan Perikatan Nasional. Saya tak ada menego apa-apa pun dengan mana-mana menteri Perikatan Nasional. Tak ada. Betul tak? Dan menteri-menteri yang ada ni low class juga. Tak ada standard. Nak ada standard bagaimana? Matematik pun tak lulus. Matematik politik lah. Takkan dia orang tak pandai kot. 220 bahagi 2 tambah 1, berapa jawapan dia? Kan? 111. Sekarang ni dia orang ada berapa ratus kursi? 109 kursi. Jadi kalau matematik mudah pun mereka tak boleh nak lepas. Macam mana mereka nak mentadbir urus negara ni? Tak malukah mereka mengambil gaji bulanan, meluluskan berbagai-bagai projek yang melibatkan duit negara? Itu saya kata mereka tidak ada integriti. Kalau orang yang ada integriti, dia ada tanggungjawab. Bila dia tahu Perdana Menteri dia hilang majoriti, walaupun Perdana Menteri dia enggan letak jawatan, maka dia letak jawatan menunjukkan contoh kepada menteri-menteri yang lain supaya mengikut jejak langkah yang sama. Sebab apa yang dia orang buat ni, bagi saya orang kampung lah. Saya orang kampung, dengan salah dengan saya orang kampung. Dia orang buat kesalahan yang besar, salah guna kuasa lah. Salah guna kuasa lah ni. Apa dia orang buat ni, salah guna kuasa. Salah guna kuasa lah ni, buat apa lagi? Majoriti tak ada. Parlimen digantung. Maksud dia orang dah salah guna kuasa sejak 9 Januari lagi. Sejak 9 Januari, dia orang dah salah guna kuasa. Ni dari Perdana Menteri sampai menteri-menteri ni. Kita dah bagi nasihat dah. Kepada Datuk Seri Ismail Sabri, you letak jawatan lah, tunjukkan contoh kepada menteri-menteri UMNO yang lain, supaya nanti kalau kerajaan yang runtuh, kamu tak kena apa-apa tindakan undang-undang atas sebab salah guna kuasa. Bukan merapu tuan cakap benda betul, ni salah guna kuasa lah. Salah guna kuasa lah sebab tak ada majoriti. Bila tidak ada majoriti, bagaimana kamu semua boleh mengekalkan jawatan Perdana Menteri dan mengekalkan jemaah menteri mengikut perkara 43 Perlembagaan Persekutuan? Ini persoalan kita hari ini. Bagaimana kamu kekalkan? Kamu tak absah lagi. Tak ada lagi Perdana Menteri sebenarnya. Cuma masalah dia, Perdana Menteri kita tak mau letak jawatan. Lepas tu mai pula sahabat rupa dia orang akan bagi apa tu macam Datuk Tun Faisal. Datuk lah, pakai Datuk. Puas lawan presiden depan Datuk. Saya silap tak lawan presiden kan. Kalau saya ikut lawan presiden kok dapat kot dapat ke anugerah darjah kelima ke apa ke tak. Silap tu ya. Tak tahu formula dia lawan presiden boleh dapat Datuk. Datuk Menteri Wilayah pun nama. Menteri Wilayah tak ada majoriti. Tu salah guna kuasa lah tu. Kan? Salah guna kuasa lah. Kan? Orang kalau ada integriti, dia tahu Perdana Menteri tak cukup kerusi. Dia tengok Perdana Menteri tak letak jawatan, dia takut lah. Wish, baik aku letak jawatan. Habis cerita.
Ini bila menteri tak ada majoriti, menteri tak mau letak jawatan, yang menteri kanan pun tak mau letak jawatan, yang menteri-menteri biasa pun tak mau letak jawatan, yang timbalan-timbalan menteri pun tak mau letak jawatan. Padahal benda ni bagi saya ni, pandangan saya orang kampung, yang marah saya orang kampung, saya rakyat biasa, bagi saya mereka dah salah guna kuasa. Salah guna kuasa dah. Ni salah guna kuasa yang besar, tuan-tuan. Salah guna kuasa yang besar tau, bukan sikit-sikit tau. Kita rakyat ni kalau tak pakai mask pun 1,000. Betul? Baru tak pakai mask. Dia orang ni memimpin tak ada majoriti. Undang-undang tertinggi adalah Perlembagaan Persekutuan. Bila mereka hari ini tak ada majoriti, bermaksud mereka umpama melawan Perlembagaan Persekutuan. Kalau ikut kata sumber Hanif Katri, dia kata Perikatan Nasional telah menderhakai perlembagaan. Hanif Katri kata lagi, bukan saya kata, sumber saya Hanif Katri ya. Sumber saya. Saya ada sumber. Dia kata mereka telah berulang-ulang kali lah sejak 9 Januari menderhakai perlembagaan. Dan bagi saya orang kampung pun fikir macam tu jugalah. Kan 220 bagi 2 tambah 1, dia orang tak tahu. Kan? Betul tak? Kalau tanya ada orang, 109 tapi sebelah lawan tak ada lebih dari 109. Bukan soalan dia macam tu. Kalau you tak ada mana-mana ahli parlimen yang ada majoriti, bermakna tidak ada Perdana Menteri. Bila tidak ada Perdana Menteri, boleh diadakan darurat politik atas kuasa Yang Bertuan Agong. Sebab Yang Bertuan Agong ni, Yang Bertuan Agong untuk isytihar darurat tak perlu dengar nasihat Perdana Menteri ke, nasihat siapa-siapa pun tak perlu. Jangan salah faham. Yang Bertuan Agong boleh isytihar darurat tanpa dengar nasihat mana-mana orang pun atas kuasa Yang Bertuan Agong je. Jadi kalau kata belah Anwar Ibrahim tak ada majoriti, belah Muhyiddin sekarang tak ada majoriti, bermakna tak ada Perdana Menteri lah, tak ada menteri-menteri. Yang Bertuan Agong ada kuasa darurat politik, boleh wujudkan satu jawatan kuasa khusus, kan? Memilih mana-mana tokoh yang berwibawa dan berintegriti untuk mentadbir urus negara, kan? Sehingga COVID-19 ini selesai, daurat kesihatan ditamat, dan boleh Yang Bertuan Agong mengisytiharkan pembubaran parlimen untuk pilihan raya yang ke-15. Selesai masalah. Ini alasan dia orang, Muhyiddin 109 dia kata. Tapi yang lain tak ada majoriti juga. Makna Muhyiddin lah Perdana Menteri. Depa belajar di mana-mana ni? Dia orang belajar di mana, tuan-tuan? Dia orang belajar kat mana? Ni persoalan dia. Itu saya kata dia, itu kalau ikut saya sebagai orang kampung dan sumber-sumber sebut tadi, mereka ni dah salah guna kuasa. Bagaimana boleh bagi projek dewan sedangkan you tak ada keabsahan? Bagaimana boleh keluarkan tender yang berbilion untuk apa, Iris Company ke apa? Kan, tentang immigration ni. Apa keperluan dia sekarang ni? Kan? Adakah kapal terbang keluar masuk? Kan? Adakah kapal pelancong keluar masuk? Tak ada apa masuk. Betul tak? PKP. Minta maaf lah. Saman je, saman. Nak saman bagaimana? Kan? Kita tak petikai daurat. Daurat tu adalah hak Yang Bertuan Agong. Kuasa Yang Bertuan Agong. Kita tak petikaikan langsung daurat. Dan daurat tak boleh cabar. Orang yang cabar daurat ni, dia tak tahu apa-apa lah. Kalau orang yang tahu apa-apa, dia takkan cabar daurat. Sebab daurat bukan Perdana Menteri yang ada kuasa nak isytihar daurat. Perdana Menteri tak nasihat pun, Yang di-Bertuan Agong boleh isytihar proklamasi daurat ni. Tak ada masalah. Dan tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. Kan? Yang Bertuan Agong dari segi official dia kebal. Dari segi peribadi boleh dibawa ke mahkamah khas. Sejak tahun 1993 kan ada krisis dulu. Daulat rakyat tu yang Tun Mahathir punya geng tu.
Kan, yang dia orang tak puas hati dengan raja dulu ni. Sampai kekebalan raja-raja Melayu, untuk peribadi ditarik. Tapi untuk official tak ditarik. Dia itu cerita dia. Jadi kita haraplah Perdana Menteri kita janganlah menyusahkan yang di Pertuan Agong. Jangan menyusahkan raja-raja Melayu. Itu je lah. Kalau you dah kalah, you lepaslah kuasa. Apa you nak takut ya? Kalau you buat macam ni pun, you beli masa saja. Berapa lama masa you boleh beli? Berapa lama? Sebulan? 2 bulan? 3 bulan? 4 bulan? 5 bulan? 6 bulan? 7 bulan? 8 bulan? 9 bulan? 10 bulan? Berapa ramai orang you nak beli? Kesudahan you jatuh. Mesti jatuh punya. Rakyat mesti tolak punya. Pasal rakyat takkan pilih pemimpin yang tidak ada integriti. Dah tak ada majoriti, masih kekal berkuasa. Rakyat tengok orang ini bahaya. Sebab kita bimbang hari ni, pilihan raya ke-15 nanti, kalau dia kalah, dia tak mau lepas kuasa. Jadi huru-hara pula. Kan? Sebab tengok sekarang tak ada majoriti, tak mau lepas kuasa. Kalaulah di pilihan raya ke-15 nanti, dia kalah juga. Kita dah bimbang takut dia tak lepas kuasa di pilihan raya ke-15 nanti kalau dia kalah. Ini saya risau ni. Sebab dia tak ada integriti. Kalau hari ni dia boleh buat, lepas pilihan raya ke-15 dia boleh buat. Orang biasa duk cium tai tuan-tuan. Dia pergi cium tai juga orang kata tuan-tuan. Tak maaf lah, bukan saya nak berkurang aja. Tapi itulah realiti yang sedang berlaku hari ini. Kan? Ini realiti. Betul tak? Kalau nak bagi alasan kawi, kita dah ada Akta 342. Perintah Kawalan Pergerakan. Kenapa tak diperketatkan? Kenapa tak buat lockdown di negeri-negeri yang berisiko tinggi, yang menyumbang jumlah positif COVID-19 yang tinggi tiap-tiap hari? Kenapa diberi kelonggaran yang teruk? Kan? Yang mana sektor perkilangan, sektor tapak pembinaan, sektor peladangan dan lain-lain dibenarkan beroperasi. Ini persoalan kita. Kan? Lepas tu 4 Februari ni Menteri Kluster Keselamatan tak ada majoriti. Datuk Seri Ismail Sabri kata akan bertindak tegas dengan rakyat. Kenapa you nak bertindak tegas dengan rakyat? Masalah ni masalah you orang lah. Bagaimana you uruskan PKP? Kalau nak betul-betul nak putuskan COVID-19, buatlah total lockdown 2 minggu. Ni sekarang dah berminggu-minggu dah. Jumlah yang positif makin hari makin meningkat. Kan? Betul tak? Ini tuan fikir sendirilah. Saya bukan baru Najib ke, baru apa kan. Tak ada lah ambil duit 2-3 gundi ke. Kan? Tak ada. Kan? Saya cakap gentleman lah. Apa kita nak takut. Kan? Benda kita tak makan di tapak tangan mana-mana mimpin, apa yang kita nak bimbang? Betul tak? Kalau you ni PDRM, nak panggil PDRM Syam Melaka, panggil PDRM, saya buat salah apa? Saya buat salah apa? Saya cakap benda betul. Yang Perikatan Nasional tidak ada majoriti. 220 bahagi 2 tambah 1 sama juga 111. Baru layak untuk menubuhkan sebuah kerajaan, mewujudkan sebuah jemaah menteri mengikut perkara 43 Perlembagaan Persekutuan. Sekarang ini Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional ada berapa kerusi? 109 kerusi. Adakah mereka layak untuk jadi kerajaan? Tidak layak. Jadi kenapa tuan nak report polis tangkap saya? Sedangkan saya bercakap tentang kebenaran. Kan? Takkan 220 bahagi 2 tambah 1 pun orang tak tahu. Katakanlah 109 layak jadi kerajaan. Tak layak lah.
Oh, kau ni nak saya ni jadi orang Melayu. Cakap bohong. Lagi bohong, lagi kaya. Lagi putak, lagi naik darjat. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Macam tu. Kita tak jual prinsip perjuangan kita. Kan? Kalau semua orang nak jual prinsip perjuangan, bermakna negara kita ni akan rosak binasa. Kita berpegang teguh kepada perlembagaan persekutuan. Kan? Keluarga negaraan kita ni pun kerana adanya perlembagaan persekutuan. Betul tak? Kedudukan Perdana Menteri itu wujud pun kerana ada perlembagaan persekutuan. Wujudnya jemaah menteri ni pun kerana adanya perlembagaan persekutuan. Ini kalau kata Perdana Menteri tak ada majoriti, sah tak sah lagi jemaah menteri dia? Tak sah. Patut dia kena berjiwa besar menghadap Yang di-Pertuan Agong, memaklumkan bahawa dia hilang majoriti dan mesti meletak jawatan. Mesti. Kan? Mesti wajib letak jawatan kalau dia sayang kat negara ni. Kalau dia tak buat macam tu, bermaksud dia beli masa. Bila beli masa, apa jadi? Dia salah guna kuasa. Nanti bila dia jatuh, nanti semua menteri-menteri ni kena. Kenalah. Mesti kenalah. Kenapa you all mendokong kepada Perdana Menteri yang tidak ada majoriti? Sebab tu kita minta Ismail Sabri sebagai Menteri Kanan letak jawatan. Kan? Kita minta menteri-menteri letak jawatan, timbalan-timbalan menteri letak jawatan supaya kamu tak terpalit dengan perbuatan yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini yang enggan letak jawatan bila hilang majoriti. Kan? Kita tak mau kerana seorang bermasalah, kan? 70 orang menteri ni kena. Cakap betul-betul. Kan? Bukan, saya, kefahaman saya macam tu lah sebagai orang kampung. Kan? Orang kan, saya tak ada lah hebat macam Profesor Datuk Syam Rohayu kan. Tapi kan, selemah-lemah saya pun saya faham lah 220 bahagi 2 tambah 1, jawapan dia 111. Perikatan Nasional cuma ada 109. Kan? Dan nak halalkan kedudukan Perikatan Nasional hari ini atas nama apa? Kan? Kalau ada pihak nak jual nama agung, tak boleh. Itu mencemarkan kesucian institusi Raja-Raja Melayu. Tak boleh jual. Habis dia orang ni berdiri atas faktor apa? Atau faktor COVID-19. Kalau atas faktor COVID-19 ni, kenapa tak putuskan rangkaian COVID-19 ni betul-betul? Kenapa tak buat lockdown yang sebenar? Kenapa buat lockdown yang tak sebenar? Nah, itu persoalan kita. Kenapa parlimen? Parlimen tak boleh buka lah. Parlimen buka nanti jatuh lah. Tak boleh buka. Kan? Parlimen tak boleh buka. Sebab apa? COVID-19 takut ada virus sana. Mahkamah boleh buka. Sebab tak ada virus di mahkamah. Pasaraya boleh buka. Sebab tak ada virus di pasaraya. Macam tu. Ini persoalan kita hari ini. Kan? Parlimen digantung tu. Maksud negara kita tak demokratik lagi. Tak ada check and balance lagi. Kenapa parlimen digantung? Alasan COVID-19. Kenapa sektor-sektor lain dibuka? Adakah COVID-19 hanya tertumpu di bangunan parlimen? Lawmakers punya bangunan ni. Zulkifli Peli, Nur Azizi Osman, hang siapa nak suruh Zahid letak jawatan? Zahid masih menyokong kerajaan ni, tapi dia tak pegang apa-apa jawatan. Betul. Kan? Zahid tak pegang apa-apa jawatan. Kan? Kalau suruh Zahid letak jawatan, apa tujuan dia? Apa niat dia? Niat dia tak lain tak bukan untuk mempermudahkan urusan. Kan? Pro-pro bersatulah UMNO ni. Kan? Menjual UMNO kepada Perikatan Nasional. Kan? Supaya dengan harapan mereka di Pilihan Raya ke-15 mereka mampu kekal berkuasa. Kan? Dan tidak ada mana-mana pihak yang boleh mengambil sebarang tindakan atas perbuatan yang mereka lakukan hari ini. Atas perbuatan yang mereka lakukan hari inilah. Itu dia orang ronsing. Bukan kita ronsing, dia orang yang ronsing. Dia orang ronsing tu. Saya cakap betul, saya yakin Perdana Menteri
sangat ronsing. Menteri-menteri kanan ni sangat ronsing. Anwar Musa tu pun sangat ronsing. Sebab apa? Selagi mereka tak dapat UMNO, makna di pilihan raya ke-15, mereka tak ada harapan nak menang. Kalau mereka kalah, kerajaan yang baru boleh ambil tindakan dekat dia orang. Salah guna kuasa. Sejak 9 Januari 2021. Sebab tak ada majoriti. Nampak tak? Kan? Dan mustahil lah UMNO ni akan pergi bersama dengan dia orang. Mustahil sebab kita tahu dah niat dia orang. Apa tujuan dia orang tu? Kita tahu dah. Kalau niat tu demi agama bangsa tanah air, niat tu demi penyatuan ummah, demi Melayu, demi rakyat ni, kan lain. Dia orang takkan tubuh pun Perikatan Nasional. Kan, dia orang akan tumpu pada mufakat nasional, friendly dengan Barisan Nasional. Kan, kalau betul-betul dia pun nak kepada ummah dan penyatuan Melayu apa tu. Itu yang tuan. Apa soalan yang tuan? Sebab tu tuan-tuan, kita ni pengajaran kepada kita lah. Kan, kalau kita menjatuhkan pemimpin yang terdahulu tanpa menggantikan pemimpin yang lebih baik dari yang dulu, bermakna ia satu malapetaka yang besar kepada negara kita. Dulu kita jatuhkan Najib, kita naikkan Mahathir, malapetaka besar kepada negara kita. Dan lepas tu Tuan Mahathir jatuh, naik pula Muhyiddin Yassin, malapetaka besar kepada negara kita. Dan kita tak maulah lepas ni pemimpin diangkat melalui tanpa pilihan raya lah. Kita nak pemimpin menteri diangkat melalui pilihan raya lah. Kalau kata tak ada menteri pun tak apalah, dah tak ada orang layak jadi menteri. Tidak. Anwar pun tak ada majoriti, Tan Sri Muhyiddin Yassin pun tak ada majoriti, lain-lain ahli parlimen pun tak ada majoriti. Maknanya tak perlulah ada menteri. Tidak. Kita boleh jimatkan perbelanjaan negara yang banyak, puluh-puluh juta sebulan. Betul tak? Dan tak ada lah perkara-perkara yang mengaut hari ini. Tak perkara mengaut. Macam hari ni lah perkara mengaut. Darurat COVID-19 buat dewan di Paguh. Darurat COVID-19 ni projek apa Iris projek apa tu, berbilion-bilion tu, itu semua mengaut lah. Tak ada keperluan pun benda-benda tu nak di award sekarang ni. Tak ada keperluan pun. Kan, kita kena utamakan tentang vaksin. Tidak, bila vaksin nak sampai, bila suntikan pertama akan dibuat. Ni suntikan pertama belum dibuat lagi untuk warga negara Malaysia di dalam negara kita. Warga negara kita di luar negara dah disuntik. Warga negara Malaysia di dalam negara kita belum disuntik. Yang disuntik baru-baru ini itu sukarelawan untuk vaksin juga. Vaksin kajian klinikal COVID-19. Maksud dia orang tu betul-betul wira yang sepatutnya dapat anugerah. Yang sukarelawan yang jadi yang cucuk vaksin kajian COVID-19 tu, dia orang tu yang patut dapat anugerah. Datuk ke, kan, darjah keempat ke, darjah kelima ke. Pasal dia orang sanggup mengambil risiko yang tinggi untuk jadi sukarelawan ujian vaksin COVID-19 dalam kajian klinikal. Tapi hari ni orang-orang macam tu orang tak nampak. Kan? Tidak. Okey tuan. Najib nak masuk mahkamah. Tu saya sebut apa nak babitkan darurat dengan Najib? Apa nak babitkan darurat dengan Najib dengan kluster mahkamah? Adakah darurat ni darurat nak penjarakan orang? Tak kan? Kalau darurat ni dibuat untuk penjarakan orang ke? Tak kan? Ini darurat kesihatan, bukan darurat nak penjarakan orang. Sebab tu parlimen ditutup. Patutnya mahkamah pun ditutup lah. Baru tak wujud persepsi yang negatif kepada Perikatan Nasional yang tak ada keabsahan ni. Jadi dia orang nak jalankan tugas bagaimana? Kita boleh pertikai integriti dia orang. Kita boleh pertikai kedudukan dia orang.
Sebab kita ada fakta. 220 bahagi 2 tambah 1 111. Perikatan Nasional ada berapa? 109. Dia bermakna dia tak ada integriti, tak ada keabsahan. Dan bagi pandangan orang kampung macam saya, salah guna kuasa. Kan? Daripada 6 menteri sampai menteri-menteri yang ada hari ini, semuanya tidak bertanggungjawab. Sebab tak ada seorang pun yang sanggup nak letak jawatan. Kan? Menteri Kanan Azmin Hadi tak sanggup letak jawatan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk apa? Menteri Pelajaran kita pun tak mau letak jawatan. Menteri Kanan Datuk Syed Ismail Sabri pun tak mau letak jawatan. Menteri-menteri lain pun tak mau letak jawatan. Sedangkan dia orang bukan tak tahu matematik mudah yang saya ajar malam ni. 220 bahagi 2 tambah 1, jawapannya 111. Sekarang you ada berapa? Cukup tak 111? Tak cukup. Bermakna you dah hilang dah kedudukan jawatan tersebut. Kan? Sepatutnya menteri-menteri ni kena bagi tahu kepada menteri suruh letak jawatan. Bukan tahan Perdana Menteri, jangan letak jawatan Perdana Menteri. Mengapa nak heret Tan Sri Yassin ke kandang mahkamah nanti? Patutnya orang kena jagalah Tan Sri Yassin. Kan? Jagalah dia, nasihat ke dia. Puan Tan Sri buat ni, bahaya ni. Kan? Kalau kata UMNO, BN tak mau bersama kita di pilihan raya ke-15, confirm kita kalah. Bila kita kalah nanti, kerajaan yang baru akan ambil tindakan undang-undang kepada kita dengan dakwaan salah guna kuasa sejak 9 Januari 2021. Bagaimana kita nak lawan ni Tan Sri? Kita tak boleh lawan dah. Macam mana ni? Kita ni walaupun tak suka kepada Perikatan Nasional, kita jaga ada orang lagi tau. Kita jaga ada orang lagi tau. Okey Tuan Rajidin, ada persoalan Tuan? Yalah, saya bukannya lawyer. Tak. Tapi saya ni warga negara Malaysia. Perlembagaan ni bukan susah sangat nak difahami. Perlembagaan bukan akta. Kalau akta sungguh susah difahami. Kan? Sebab akta banyak. Kan? Ada lebih kurang 661 akta. Kita ambil satu akta cukup, akta 77. Akta tentera pakai tu. Kan? Satu buku akta tu dia ada 217 section. Dia ada 3 bahagian. Kan? Nak taksir dia lagi kena pergi ke kaedah lagi. Dia ada kaedah lagi, buku kecil tu tak kaedah. Kan? Lepas tu kena rujuk kepada perintah lagi. Dia banyak tau. Itu adalah akta. Inilah perlembagaan. Perlembagaan ini semua orang faham. Semua orang faham. Kan? Yang kata Perikatan Nasional tak ada majoriti. Tak perlu nak panggil profesor pakar perlembagaan buat live dalam sinar kan? Untuk menceritakan benda ni. Kalau lah orang saya tanya dia 220 bahagi 2 tambah 1 berapa Profesor Datuk Syam Rohayu? Tentu dia jawab 111. Dan hari ini adakah Muhyiddin ada 111? Tak ada. Jadi kerajaan ni kerajaan apa? Kerajaan yang tak absah. Maknanya Perdana Menteri kena letak jawatan lah. Dan tak boleh nak jual nama agung. Kalau kita jual nama agung bermakna kita mencemarkan kesucian Raja-Raja Melayu. Kan? Tak boleh. Menjadi kewajipan kepada seluruh warga negara Malaysia, termasuk ahli-ahli politik dari berbagai-bagai parti, untuk menjaga kesucian dan kemuliaan institusi Raja-Raja Melayu. Jangan sesekali kaitkan Raja-Raja Melayu dengan politik. Jangan cuba nak menjual nama Raja-Raja Melayu untuk mempertahankan kuasa yang kita dah hilang majoriti. Jangan duk buat trik macam tu. Jangan duk buat trik macam tu. Ada seribu telepon ni. Derhaka kepada Yang Menteri Agung. Siapa yang derhaka kepada Yang Menteri Agung? Kita tak jual nama Yang Menteri Agung. Kita tak jual istana. Kita jaga kesucian istana.
Orang yang duk jual nama istana untuk kekal berkuasa itulah sebenarnya nak mencemarkan kesucian institusi raja-raja Melayu. Itulah maksud saya, orang yang tidak ada integriti. Lagi nak cakap hebat, tak ada integriti. Okey tuan. Siapa ni? Orang satu tu buat live tuan. Dia dah bohong tuan-tuan. Dia bohong tuan-tuan. Jangan dengar cakap dia lah. Dia bohong. Kan? Dia bohong terang-terangan tuan-tuan. Dan dia sumber dia tengok, dia buka perlembagaan, dia kata itu sumber dia. Tapi penerangan dia bagi itu ikut taksiran pemikiran dia. Mana boleh macam tu? Pemikiran dia hari ini nak kekalkan kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Maksud dia dah jadi menunggang perlembagaan untuk menghalalkan kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu yang disebut matlamat menghalalkan cara. Kan? Matlamat menghalalkan cara lah. Mana boleh tunggang perlembagaan nak kekalkan kedudukan Muhyiddin Yassin. Perlembagaan kata Muhyiddin tak ada berhenti. Okey tuan, apa soalan tuan? Ya Tuan Zulkifli, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takaru berfikirlah, malulah minoriti dapat mentadbir kerajaan. Malu dia orang tak malu sebab dia orang takut. Orang kalau buat salah dia memang dia takut. Kan? Macam arwah Sanusi katalah. Kalau kita ni takut sangat mati, kita mati. Betul? Kan? Arwah Allahyarham Sanusi. Dia kata kalau kita ni takut mati, kita mati ya lagi. Kan? Dia orang ni takut. Bukan dia orang tak tahu benda ni, dia orang tahu. Lebih tahu daripada kita lagi. Lebih pandai daripada kita lagi. Betul? Tapi dia orang takut. Takut pasal apa? Takut orang heret pergi mahkamah lah. Itu cerita dia. Kan? Politik ni memang macam tu. Masa kita ada kuasa, cukup majoriti, kita punya taring tu macam Pontianak. Tahu? Bila kita hilang majoriti, taring kita masuk ke dalam dah. Taring mereka dah masuk ke dalam dah tuan-tuan. Kan? Dia orang kena hati-hati betul-betul. Kan? Sikit kesilapan dia orang buat, bertambah lagi lah salah guna kuasa mereka. Bukan boleh senang-senang mereka nak ambil tindakan, nak tangkap rakyat ke yang tak boleh. Tangkap, you sendiri pun tak ada majoriti, you nak tangkap rakyat pasal apa? Rakyat bukan duk melancarkan perang kepada Yang Tuan Agong. Rakyat mana rakyat duk kata, jangan jual nama agung. Jangan cemar kesucian istana. Rakyat misalnya kata. Maksud, kita rakyat yang sayangkan negara kita ni. Betul tak? Okey tuan-tuan. Apa soalan kita tuan-tuan? Ya betul Tuan Ahmad. Ismi, tunjuk SD kalau ada majoriti. Tunjuk SD untuk apa? Tuan Tiger, kita cakap hari ni Perikatan Nasional tak ada majoriti. Itu je. Kan? Kita tak kata Anwar Ibrahim ada majoriti. Kita tak kata Tun Mahathir ada majoriti. Kan? Itu terserah kepada kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong untuk menyelesaikan masalah ini. Dan kita membiarkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan jemaah menteri dia terus menyalahgunakan kuasa hari ini, baik kita selesaikan masalah ni. Dan kita pun ada peguam negara, orang yang tertinggi dalam undang-undang negara kita. Dia ada kuasa di bawah perkara 145 2. Dan beliau boleh menasihat kepada menteri untuk menghadap Yang Pertuan Agong, memaklumkan hilang majoriti dan letak jawatan. Kalau menteri tak mau juga engkar, tak mau lepas kuasa juga, peguam negara boleh, tahu saya di bawah 145/2 tu boleh menghadap Yang Pertuan Agong, memaklumkan perkara ni. Ni pahaman saya orang kampung lah. Kan? Orang kampung kan. Tak perlu ada buku perlembagaan di rumah. Perlembagaan dalam Google lah tuan-tuan. Zaman hari ni bukan zaman-zaman Tun Mahathir tuan-tuan. Kan? Zaman hari ni kita ada internet, kita ada Google. Kan? Kita tekan dekat Google tu dah keluar dah apa benda yang
Yang penting-penting dia keluar dah tuan-tuan. Dia tak ada perlu lah tuan-tuan nak keluarkan duit, nak pergi beli buku perlembagaan ke. Itu semua apa kerja yang merugikan kita aja. Kalau nak senang kita print keluar ikut kita punya printer je lah. Selesailah masalah. Okey, tu apa soalan tuan? Ikhwan Hamzah, apa lagi nak buat bos? Kasih buat report. Report pun tak guna. Report untuk apa? Kita report pun tak guna. Kita report untuk apa? Kan? Tak guna report. Tak guna report. Tak payah report pun tak apa. Kan? Buat apa nak menyusahkan diri kita? Tidak. Patutnya orang yang berjawatan besar ni yang kena menjaga perlembagaan negara. Bukan orang macam kita yang terpaksa nak ke balai, terpaksa nak ke SPRM, nak buat memorandum itu, nak buat deklarasi itu. Jadi itu bukan tanggungjawab kita sebenarnya tau. Tapi hari ini disebabkan kelemahan Kerajaan Pakatan Harapan disambung Perikatan Nasional menyebabkan kita ni rakyat biasa terpaksa bekerja untuk mempertahankan kedaulatan negara kita pula. Dengan kita ni bukan duk dibayar gaji oleh kerajaan Malaysia dah. Yang sepatut yang menjaga negara kita adalah mereka-mereka yang dibayar gaji tu. Menteri dibayar gaji. Menteri Kanan dibayar gaji. Jemaah menteri dibayar gaji. Ahli-ahli parlimen dibayar gaji. Dan etc. Kan? Tu gada-gada lah. Kan? Tidak. Okey tuan, apa soalan tuan? Dia cakap pasal ni je. Ya, Syafaat Sawandi, jangan serah amanah kepada golongan bermoral rendah, terpalit rasuah, salah guna kuasa. Sultan Nazrin umat Islam diingatkan supaya tidak menyerahkan amanah atau tanggungjawab kepada golongan tersebut. Betul. Itu di pilihan raya ke-15 nanti, rakyat akan tentukan di peti undi. Di Sultan yang di Pertuan Perak telah bertitah jangan serahkan amanah kepada orang yang salah. Maksudnya di pilihan raya ke-15 nanti ni nak serah kepada rakyat balik. Betul tak? Terima kasih ya. Tum M Pun Mursami, Tum M join kau team dengan Najib Zahid langgar apa kau? Tak payahlah nak kau team dengan Tun Mahathir tu buat apa? Orang tu tak ada kejujuran dalam politik. Tun Mahathir ni dia suka memperalatkan orang saja. Dan dialah yang sebenarnya merosakkan negara kita hari ini. Dia duk fitnah kerajaan Barisan Nasional dulu. Kita akui kerajaan Barisan Nasional pimpinan Najib tu pun tak sempurna. Menteri-menteri dia pun tak sempurna. Tapi kerajaan Barisan Nasional lebih banyak membawa kemakmuran kepada rakyat dan negara berbanding dengan kerajaan Pakatan Harapan atau kerajaan Perikatan Nasional. Sebab itulah kita rakyat, sebelum kita nak menjatuhkan pemimpin yang terdahulu, kita pastikan kita mampu mengangkat pemimpin yang lebih baik daripada yang dulu. Bila kita angkat pemimpin yang teruk daripada yang dulu, bermakna malapetaka yang besar kepada negara kita. Dan hari tuan-tuan tengok di bawah Pakatan Harapan, penjualan aset besar-besaran. Penjualan aset tabung haji. Hibah tinggal 1.25%. Kejatuhan dividen ASB. Itu sebelum COVID-19. Masuk pula kerajaan Perikatan Nasional, lagilah teruk daripada Pakatan Harapan. Lagi teruk. Langsung tak tahu bagaimana nak urus COVID-19. Nak buat urus niaga, nak dapatkan vaksin dari syarikat-syarikat pengeluar vaksin pun tak pandai nak buat corporate strategy. Bangladesh, Nepal pun dah start vaksinasi. Tuan bayangkan, Bangla orang kuat makan bawang tu, yang kita ada ejek, bau bawang lah. Government dia lebih bertanggungjawab
dan sayang rakyat dia di Bangladesh, yang mana mereka telah memulakan vaksinasi di negara mereka. Berbanding dengan kerajaan Perikatan Nasional, satu orang pun rakyat kita belum divaksinasi. Jangan pindah pergi Bangladesh pula, tuan-tuan. Nanti orang kata, ini bau bawang putih. Itu Bangla yang tuan-tuan duk ejek tu. Bau bawang. Government dia lebih bertanggungjawab daripada government yang ada hari ini. Ini cakap benda betul. Jadi kita tak maulah kerajaan minoriti ni nak naikkan saman compound rakyat ke. Janganlah. You sekarang betul-betul rakyat betul bagi muka tau dekat Perikatan Nasional ni. Pasal kita tak mau gaduh. Kita walaupun kita menang hari ni, tapi kita tak mau nak bergaduh. Kita nak jaga perpaduan negara ni. Kita tak kemas sekali nak mengajak rakyat ke jalan. Berjuta-juta berkumpul jalan. Kita tak ada berminat langsung. Sebab apa? Sebab kita otak ada lah. Pemberontakan ni bagi saya satu kerugian. Sebab dia hanya akan mengorbankan rakyat-rakyat kecil saja. Dia tidak mengorbankan rakyat-rakyat kayangan. Sedangkan benarnya, jadi kita bagi muka. Bila bagi muka ni, tolonglah urus negara ni betul-betul. Jangan duk cari jalan nak naikkan saman compound. Nak cari jalan nak menyusahkan rakyat. Betul tak? Nak cari jalan nak menyusahkan pengeluaran air sinar. Nak cari jalan, bagi rakyat sambung moratorium, katanya 3 bulan. Yang kedua. Tapi, dengar cerita, bank sambung lebih dari 3 bulan nanti. Dengar cerita. Dikenakan faedah. Dalam keadaan macam ni pun, hampa nak kedarah bunga lagi ke? Jadi kerajaan hari dah darurat kesihatan. Gunalah kuasa ordinan darurat tu untuk buat memo, pastikan pihak bank tidak mengenakan sebarang kadar faedah kepada mereka-mereka yang telah menyambung moratorium. Gunalah ordinan darurat itu untuk memastikan KWSP tidak mengenakan sebarang syarat atau kriteria kepada semua pencarum-pencarum KWSP. Bawa keadilanlah kepada rakyat dengan ordinan darurat tu. Bukan ordinan darurat 1.2 bilion. 35 juta pagu. Itu betul. Saman ismi. Saman saya untuk apa? Nak buat naya kat saya. Sebab saya cakap benda betul. Saya cakap mengikut kefahaman orang kampung. Dan mengikut sumber-sumber saya. Berbagai-bagai sumber. Dan kefahaman saya sebagai rakyat biasa orang kampung. Yang mana orang kampung, dia faham 220 bahagi 2 tambah 1, jawapannya 111 kerusi. Perikatan Nasional cuma ada 109 kerusi. Jadi, bila saya kata kerajaan ini tidak absah, tak betul ke? Kan kita nak pihak-pihak Perikatan Nasional nak jual nama agung, nak jual nama istana. Mana boleh buat macam tu? Lagi teruk lah. Jangan dia ikut perangai Menteri Wilayah. Bila SUA UMNO hantar surat ke semua ahli-ahli parlimen berkenaan cadangan untuk membuka semula parlimen, dia kata SUA BN UMNO ni derhaka kepada Yang Bertuan Agong. Boleh pula Menteri Wilayah jual nama agung. Orang macam ni yang nak mencemarkan nama baik istana. Nak berlindung di belakang istana, sedangkan istana tak mencampuri pun masalah dia orang ni. Betul tak? Macam kita kecil-kecil lah pergi sekolah, orang pukul kita. Kawan-kawan bergaduh dengan kawan. Bergaduh kawan tu bertumbuk kawan sepak kena muka kita berdarah hidung. Kita balik rumah mengadu kat pak kita. Pak, orang tumbuk cek. Padahal kita duk main sekali, kita bergaduh sekali. Tu pak kita pula tak fikir panjang. Siapa pukul? Ismi pukul. Pak kawan tu main tumbuk muka saya pecah pula. Jenuh jangan lawan. Orang dewasa. Tidak. Tak boleh lah buat lagu tu. Sebab kita kena jaga kesetiaan istana ni.
Kita benci betul lah kalau orang jenis nak tahan kuasa, jual nama agung, jual nama raja, jual nama Melayu, jual nama Islam. Saya benci suruh tau. Pasal apa? Pasal tak betul itu. Ni nak kekal kuasa, nak jual nama agung, nak jual nama Melayu. Dah hampa tak pandai nak jaga kuasa, tak pandai nak jaga kursi. Kenapa nak salahkan orang Melayu pula? Jangan berpecah dia orang kata. Sekejap bila kita orang Islam pecah, kita duduk solat, kiblat kita sama saja. Tidak. Adakah kita solat ikut kiblat lain? Tak ada kan? Kalau ada tu ajaran sesat kan? Kita solat semua kiblat yang sama saja. Bukan kita duduk solat kiblat UMNO. Bukan duduk solat kiblat bersatu. Kiblat PAS ke? Kiblat PKR ke? Tak. Perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, semua umat Islam akan bersatu. Tak kira lah dari parti UMNO ke, PKR ke, parti PAN ke, parti PAS ke, dia akan bersatu, tuan-tuan. Sebab soal agama, urat boleh putus, tuan-tuan. Tidak. Soal bangsa, semua orang Melayu akan bersatu mempertahankan bangsanya. Betul tak? Soal kedaulatan tanah air, tentulah kita akan bersama-sama mempertahankan kedaulatan tanah air kita. Tidak? Ini semua nak dipolitikkan. Agama nak dipolitikkan. Bangsa nak dipolitikkan. Tanah air nak dipolitikkan. Bolehkah kita berpolitik sampai tahap macam tu? Tolak mudarat besar sebab dia kecil liwat. Terima mudarat kecil sebab dia hanya diliwat. Menalah sampai boleh sampai tahap macam tu. Tidak? Okey tuan-tuan. Apa soalan? Roshri Shiri, UMNO tubuh tahun bila Ashmi? Alah. Melayu Union tahun bila? 46 sampai tahun 49. UMNO tubuh bila? 46 lah. 11 Mei 1946. Orang-orang Melayu tubuhkan UMNO melalui Persatuan Persatuan Orang Melayu ni lah. Banyak lah, berpuluh-puluh lah. Yang duk sebut ni 29 persatuan saja. Yang sign piagam pertama tu lebih kurang 29 persatuan je. Banyak lagi persatuan sebenarnya. Banyak lagi. Cuma kita ambil yang besar-besar lah. Seberkas. Dan sebagainya lah. Banyak lah. Nak suruh saya ingat, kena buka Google lah. Boleh lah ingat kan. Saya pun kan nak hafal semua kan. Jadi UMNO tu tubuh sebab nak lawan Melayu Union. Nak selamatkan tanah Melayu daripada di Malayan Union kan. Sebab kalau Malayan Union tak ada lagi lah hak istimewa Melayu atau apa-apalah. Maksudnya semua bangsa di dunia ini, terutama bangsa-bangsa di bawah jajahan Empire British boleh jadi warga negara Malayan Union, tanah Melayu lah. Mungkin hari ni kita punya Perdana Menteri negro. Mungkin. Minta maaf lah no. Kita sebut negro, sebut black atau apa no. Tapi kita sebut kan. Minta maaf lah. Mungkin Perdana Menteri kita hari ni Jepun. Mungkin Perdana Menteri kita hari ni apa tu Jerman. Boleh? Sebab Malayan Union dia bebas. Semua boleh jadi warga negara kita. Jadi kedudukan raja-raja Melayu akan diturunkan sebagai kadi tau. Hanya melibatkan agama saja. Dan adat-adat Melayu saja. Sebab tu UMNO bangkit lawan. UMNO ni dia cukup jaga kesucian raja-raja Melayu. Sebab UMNO tu Melayu. Tidak, pertubuhan kebangsaan Melayu bersatu. Jadi kita berjaya. Bila kita berjaya, kita merancang, kita buat planning yang kedua untuk merdeka. Maksud Tuanku Berahman bijaksana. Dia pintar. Dia tak ikut emosi untuk merdekakan negara kita. Walaupun pada masa itu pergerakan pemuda UMNO ketika itu sangat mendesak kepada tuanku, mendesak kepada British untuk memerdekakan negara ini, sehingga ini si sumber saya Garham Sulaiman Palestin, itu sumber saya no? Jadi ketua muda ketika itu menghadap Tuanku Berahman ni, muda kata kami telah mengumpulkan 10,000 anak-anak muda Melayu dari seluruh tanah Melayu untuk bersedia berperang dengan British. Tuanku Berahman ni tak emosi, dia tenang. Dia kata sabar, biar aku uruskan kemerdekaan ni.
Kalau British tak bagi, aku tumbuk British. Maksud tuanku tak mau bagi UMNO tu jadi parti haluan kiri. Kalau kata ikut kepada kehendak pemuda ketiga itu, pada pandangan saya, UMNO akan jadi macam parti-parti Melayu yang lain. Akan jadi parti-parti macam parti-parti Melayu yang lain. Habislah. Di kebijaksanaan tuanku tu, merdeka lah negara kita. Nak merdeka bukan senang. Bukan ada duit. Kumpul sini duit. Pi sana pun Ratu Inggeris tak mau bagi tanah Melayu merdeka. Tapi tuanku ni sebab dia ni ada kawan dia jadi pegawai kepada Ratu. Dia sembang-sembang kawan dia pun ejah-ejah dengan Ratu. Maka dapatlah kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Kita tak perlu pun nak buat macam Soekarno punya kemerdekaan. Soekarno nak merdekakan Indonesia terpaksa buat revolusi rakyat. Kena jatuhkan banyak raja-raja, kena makan raja-raja. Sebab nak merdekakan Indonesia daripada Belanda. Kita tak perlu pun nak makan raja kita. Perlu lah kita nak makan raja kita nak merdeka. Nak buat sup tak perlu. Betul tak? Maksudnya pemimpin kita dulu ni bijaksana. Dia tak guna emosi. Dia tak rosakkan parti UMNO tu. Dia tak nak ikut ni orang tengah marah nak lawan British. Sabang. Kalau lawan, kalau kita menang tak apalah. Kalau kita kalah, haluan kiri. Orang cop pun kita geng komunis. Habis. Ni pandangan saya tuan. Okey. Muhammad Zainuddin, kalau tak puas hati nak suruh parit harapan merintah Malaysia pula ke? Bukan nak suruh Pakatan Harapan merintah. Kita cakap ikut landasan perlembagaan. Ikut hukum demokrasi. Yang ada majoriti, merintahlah. Yang hilang majoriti, turunlah. Kalau tak ada siapa-siapa yang ada majoriti, darurat politik lah. Wujudkan jawatan kuasa khusus untuk mentadbir urus negara sebelum pilihan raya ke-15 diadakan. Kalau kita hilang majoriti, kan kita nak merintah lagi. Lagilah teruk jadi dia. Lagi teruk jadi. Macam mana ni? Tanya. Kita sampai berhenti dulu nak? Cukup dah? Masih tuan. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan perjuangan tuan-tuan. Cakap benda betul je. Yang betul tuan kata betul, yang salah tuan kata salah. Jangan kalau kita nak bohong pun kita boleh apa? Kalau kita bohong boleh duit, kita hutang boleh anugerah, tak apalah. Kita tak boleh apa pun. Kita masih